Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dengan aku dalam Vlog Juga Blog. Okey, untuk hari ini kita akan sambung semula cerita kita berdasarkan pada buku-buku yang ini. 25 Nabi Utusan Allah. Buku ni sesuai untuk korang beli untuk anak-anak korang. Dan samping itu aku juga ada bawa jugalah bersama-sama kita dengan hari ni. Ada tafsir Al-Hamra. Tafsir Al-Hamra ni korang nampak ke? Nampak? Tak nak fokus. Tafsir Al-Hamra. Okey, keluaran karya Bestari. Okey, sorry, terbelit-belit lidah. Untuk hari ni tak dapat nak buat video semasa macam mana semalam, sebab semalam tu betul-betul free. Hari ni memang tak dapat nak cuci masa sangat lah, sebab ada kerja-kerja yang perlu diselesaikan walaupun duduk rumah. Nak macam mana kan, kerja daripada rumah, maknanya kalau tak nak kena kerja lah. Okey, kalau sebelum ni kita cerita pasal Nabi Soleh. Nabi Soleh iaitu dengan mukjizatnya yang mengeluarkan unta daripada celahan batu. Yang ini kita bersama pula. Kita seterusnya dengan kisah daripada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ni bagi siapa yang tak tahu, bolehlah cerita sampaikan video ni kepada rakan-rakan korang, ataupun juga korang punya anak ke, korang punya isteri ke, ibu dan ayah ke, mungkin nak dengar cerita ni kan, bosan duduk rumah mungkin. Alright, di antara mukjizat Nabi Ibrahim ni, badan dia tak hangus, tubuhnya tak hangus, kerana api. Api tu jadi dingin. Allah perintahkan api tu untuk api tu menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim ni dia macam banyak agama nak relate dengan dia tau. Sebab contohnya macam Nabi Ibrahim bersama dengan anak dia Ismail, mereka berdua ni yang membina Kaabah. Banyak jasa-jasa dia lah. Okey, terus kepada cerita yang terdapat dalam buku ni, buku 25 Nabi Utusan Allah ni. Okey, Nabi Ibrahim AS merupakan putera kepada Azar ataupun Tarib bin Tahur bin Sarus bin Biraud bin Falij bin A'arib A'abir bin Salih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Jadi dia punya susu galur tu kita dah dapat tahulah, yang jenis ni pun daripada Tree of Nuh, daripada susu galur Nuh Nabi Nuh. Okey, baginda dilahirkan di Fadam Aram, Mosul, Iraq. Ni dekat Iraq lah. Jadi kat tanah Arab ni banyaklah cerita pasal Nabi. Iraq, Syria, di antara banyak kisah-kisah tu, orang panggil dia bumi Anbiya lah. Okey, pada waktu tu kerajaan yang ada, yang diperintah masa tu, yang memerintah waktu tu adalah kerajaan Babylon, yang mana kerajaan Babylon itu dikepalai oleh seorang raja yang namanya Raja Namrud bin Kanan. Raja Namrud bin Kanan. Okey, Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat zalim dan kaya raya. Warna kucing tak apa dah. Dan kaya raya sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Dah lah zalim ke raya pula, atau mengaku dia Tuhan. Dah lah mengaku dia Tuhan, dia wajibkan pula rakyat dia untuk sembah dia, Raja Namrud ni kan. Okey, pada satu hari Raja Namrud mendapat firasat. Dia macam agakkan dia lah bahawa suatu hari nanti akan lahir bayi lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Yang ini rasanya dia punya, kalau cerita lebih detail dia macam ada orang kanan dia yang beritahu dia ada seorang putera ataupun seorang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Kalau ikutkan lebih detail lah. Okey, setiap bayi lelaki yang lahir menjadi korban pembunuhan Raja Namrud pada waktu itulah. Pada masa itu pula, pada ketika itu lahirlah seorang bayi yang sangat comel yang bernama Ibrahim. Jadi situlah bermulanya hidup seorang Nabi yang bernamanya Nabi Ibrahim. Ayahnya menyembunyikannya. Ayah Nabi Ibrahim ni dia sembunyikan lah, dia risaulah apa yang akan berlaku kat Nabi Ibrahim ni. Dia sembunyi kat mana? Dia sembunyikan dalam sebuah gua di dalam hutan, kerana takut kalau dia jumpai oleh tentera ataupun orang-orang Raja Namrud, ada kemungkinan Raja Namrud akan arahkan untuk bayi lelaki tadi
dibunuhlah. Dan kita tahu bayi lelaki tadi itulah Nabi Ibrahim. Okay, atas kehendak Allah, Ibrahim tidak diganggu oleh mana-mana binatang buas dan ditinggalkan dalam gua. Kemudian Allah punya kuasa, tak ada pula binatang buas yang kacau masa Nabi Ibrahim ditinggalkan dalam gua tu semasa dia masih lagi bayi. Okey, malah Allah memberinya keistimewaan apabila jari-jari Ibrahim alaihissalam dapat mengeluarkan madu bagi menggantikan susu ibu. Jari-jari bayangkan jari-jari Nabi Ibrahim tu dapat mengeluarkan madu bagi menggantikan susu ibu. Dahsyat. Okey, apabila lapar dan haus, Ibrahim menghisap jarinya. Ibrahim alaihissalam membesar sehingga dewasa di dalam gua seorang diri di bawah penguasaan Allah. Dahsyat tak dahsyat? Daripada kecil baby sampai ke besar duduk dalam gua boleh hidup. Bayangkan rezeki Allah bagilah. Okey, ketika itu penduduk Babylon menyembah patung berhala dan Raja Namrud. Ibrahim sudah bergelar Nabi, telah menghancurkan semua patung berhala mereka. Berita ini telah menggemparkan seluruh negara dan sampai kepada pengetahuan Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan tenteranya segera untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan seluruh rakyatnya mengumpulkan kayu api di tengah-tengah padang yang luas untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Punyalah geram dia. Raja Namrud ni dia kumpulkan, dia arahkan tentera dia, rakyat dia semua untuk kumpulkan kayu api untuk dibakar, dengan intention nak bakar lah Nabi Ibrahim ni, hidup dalam unggun api yang besar lah. Setelah kayu-kayu itu dibakar, mereka lalu mencampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Alangkah terkejutnya mereka apabila Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat tanpa hangus terbakar. Itu kuasa Allah, itu mujizat yang Allah beri kat dia. Kena api tak terbakar. Allah berfirman kepada api sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wahai api, sejuklah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Okay, ini surah apa? Surah Al-Anbiya ayat 69. Okey, pengajaran daripada apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Ibrahim ni adalah kejahatan akan dibalas dengan seksa yang sangat dahsyat, manakala kebaikan akan dibalas dengan ganjaran baik dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Bayangkan Allah jaga dia semasa dia bayi. Dahlah semasa dia bayi, dia boleh hidup pula dalam gua daripada kecil sampai ke besar. Kemudian dia beri pula kelebihan untuk menggantikan susu ibu dia tu. Terkeluarlah pula madu di antara jari-jari itu. Macam mana kaedah itu atau macam mana kita nak gambar, kita tak boleh nak gambarkan lah, itu kuasa Allah. Dan dia boleh hidup dalam gua tu. Itu yang memang kuasa Allah lah kan. Setelah itu bayangkan kalau kita lah orang-orang biasa ni campak ke api, apa jadi kan? Memang terbakar lah, hanguslah kita. Berapa ramai orang mati disebabkan terbakar, tak boleh nak bergerak, lemas asap pun semualah. Okey, buka kepada tafsir Al-Hamra ni, kita nak cari surah Al-Anbiya ayat 69 yang mana Allah berfirman lah, ataupun Allah memerintahkan kepada api yang di mana api itu untuk tidak membakar Nabi Ibrahim, dan kemudian api itu menjadi dingin sejuk lah untuk Nabi Ibrahim Okay, ayat 69 surah Al-Anbiya. Okey, ini pengertian dia. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan penyelamat bagi Ibrahim. Okey, kalau ikutkan, kalau korang ada masa, macam mana sekarang ni kan, banyak masa ada. Kalau tengah lepak-lepak ke apa, buka satu tafsir, bukalah tafsir Quran yang menjelaskan jugalah pasal Nabi Ibrahim ni, diceritakan dalam surah Al-Anbiya ni Okey, kalau nak cari betul-betul lah, nak cari juz 17, surah ke yang ke-21. Lepas tu korang boleh cari lah, just start mungkin dalam dalam ayat, dalam 50 lebih lah, 50 hingga ke 69 tu semua cerita pasal 69, 70, apa lagi, 72 lah, dalam 72 ayat lah, ni ayat dalam 50 lebih ke 72 tu semua cerita pasal Nabi Ibrahim. Banyak lagi lah sebenarnya kisah pasal Nabi Ibrahim ni. Ada juga kisah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub, kisah dan Yakub. Jadi sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim ni dia membina Kaabah bersama-sama dengan
Nabi Ismail. Nabi Ismail. Kemudian sudahlah itu kan banyaklah orang claim yang Nabi, yang dia ni banyak agama yang claim dia ni macam, kalau Ibrahim memang orang setuju yang dia tu ada. Sebab kalau ikutkan, kalau kita musim haji ataupun musim korban kan, kita akan relate dengan Nabi Ibrahim. Kalau Kaabah kita akan relate dengan Nabi Ibrahim. Lepas tu sa'i pun relate dengan Nabi Ibrahim, ke sana kemari kan, berlari kan. Jadi banyaklah kalau ikutkan kita relate juga Nabi Ibrahim ni. Dan Nabi Ibrahim ni, untuk pengetahuan korang, dia ada mention dalam ni yang dia ni memang daripada susu galur Nabi Nuh alaihissalam. Okey, korang sekat itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita doakan sama-sama untuk Malaysia terus kuat dan tabah, untuk semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 ni. Harap-harap untuk esok kita dapat dengar, kita dapat bukan datakan lagi graf, kita dapat turunkan graf tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.